Fitnah merosakkan ummah. Usai perdamaian antara Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawah berhubung saman fitnah beliau terhadap Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Jom channel ingin merentas kembali ada atau tidak kita pernah diingatkan tentang buruknya perbuatan memfitnah ini. Islam tidak membenarkan matlamat menghalalkan cara. Fitnah itu lahir daripada hati seseorang yang sombong, bongkak, kotor, bermasalah dan tidak dibenting dengan iman yang teguh. Demikian antara penegasan khutbah Jumaat Selangor pada 18 Februari 2022 bertajuk Fitnah Merosakkan Ummah. Kebetulan ramai yang masih belum dapat menunaikan solat Jumaat pada waktu itu. Namun kita boleh mengakses khutbah tersebut menerusi laman rasmi Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Antara intipati khutbah tersebut menyatakan sesungguhnya fitnah adalah perbuatan untuk memburuk-burukkan atau menjatuhkan seseorang atau pihak lain yang sangat merosakkan dan menyebabkan masyarakat menjadi porak-poranda. Atas nama kebebasan bersuara, lidah dan jari seringkali disalahgunakan untuk kepentingan peribadi dan komplot tertentu. Biarpun kebebasan bersuara itu bebas diamalkan di seluruh negara di dunia, namun kenapa perlu memilih jalan memfitnah untuk menjatuhkan orang lain sehingga mendatangkan kesusahan kepada pelbagai pihak? Jiwa yang kotor yang suka menabur fitnah ini tidak mengendahkan kecaman keras daripada Nabi SAW terhadap mereka melalui hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah radhiyallahu anhu, la tadkhulul jannah nammamun. Tidak masuk syurga orang yang menyebarkan fitnah, yakni mengadu domba. Riwayat Muslim. Menurut khutbah tersebut, manusia mengambil sumber entah ia betul atau tidak. Kita menyebarkan berita entah ianya tepat atau tidak. Malah kita suka menyampaikan cerita entah ianya sahih atau tidak. Kadang-kadang datang satu perkara yang kita belum pasti lagi ianya betul atau tidak, kita terus berkongsi dengan orang lain. Mana keimanan dan keyakinan kepada Allah sehingga kita suka menabur fitnah hingga menyusahkan dan mengganggu hidup dan urusan orang lain. Fitnah, ujar mimbar JAIS, bukan sahaja dilakukan di antara seorang individu dengan individu yang lain, namun dilakukan juga oleh pelbagai kelompok masyarakat dalam pelbagai bentuk. Sebagai contohnya, kita sering mendengar sekumpulan pemimpin sesebuah organisasi sanggup mencaci dan menjatuhkan kumpulan lain dengan menabur pelbagai fitnah demi mencapai cita-cita dan kepentingan kumpulan mereka. Ada juga dalam kalangan ahli-ahli daripada parti-parti politik yang sanggup mereka-reka fitnah dan menghasut rakyat dengan pelbagai tomahan dan tuduhan palsu antara satu sama lain dengan matlamat untuk menjadi hero kepada rakyat, katanya. Sebagai entiti agama, JAIS tidak menyebut mana-mana parti politik, tetapi kita tahu siapa yang menjadi juara fitnah di negara ini. Seterusnya, khutbah juga mengingatkan bahawa perbuatan memfitnah dan menabur fitnah akan mengundang kepada perpecahan serta menjadi punca kepada timbulnya salah faham dan perselisihan dalam kalangan masyarakat. Begitu juga perseteruan dalam kalangan pemimpin yang menggunakan senjata fitnah akan menjerumuskan negeri dan negara ke lembah kemusnahan. Bahkan budaya fitnah ini mesti dihindari kerana ucapan dan tulisannya boleh melahirkan sangkaan dan persepsi salah yang membawa kebencian, persengketaan sesama sendiri, membunuh identiti dan menyebabkan kehinaan kepada seseorang hingga menimbulkan masalah yang lebih besar. Hakikatnya, pembuat fitnah bukannya bimbang dengan kegagalan seseorang tapi sangat takut dengan kejayaan orang lain. Khutbah tersebut juga mengingatkan bahawa sebagai Muslim, kita harus berhati-hati terhadap setiap perkara yang kita tuturkan maupun yang kita tulis dan sebarkan kerana ia akan memberi kesan yang amat besar kepada pihak lain. Bahkan yang lebih penting lagi, kesemuanya itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak menerusi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yasin ayat 65. Pada waktu itu kami meteraikan mulut mereka sejurus dan memberi peluang kepada tangan-tangan mereka memberitahu kami kesalahan masing-masing dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang mereka telah usahakan. Mungkin pada hari ini pemfitnah tersenyum kerana telah mencapai matlamat mereka untuk mencipta kerosakan terhadap Pakatan Harapan. Ini kerana mereka tahu apabila fitnah itu dilontarkan bertalu-talu, tidak mampu bagi seorang individu yang difitnah untuk menangkisnya. Saya masih ingat masa bersama dalam kepimpinan Dr. Mujahid di Jabatan Perdana Menteri Agama. Fitnah ini adalah mainan puak UMNO PAS yang cukup dahsyat dan laknat sifatnya siang dan malam. Tak termampu kita menepis semuanya. Bahkan jawapan pun sudah tidak mampu membetulkannya semula, kata aktivis amanah Ahmad Sayuti Basirun.
Fitnah diadun menerusi bait-bait kata yang mengandungi makna tersirat yang menggambarkan fikiran dan maksud penulisnya. Sehingga fitnah itu, walaupun tersebar di seluruh dunia, ia menyukarkan pembelaan terhadap mangsa. Itulah dia fitnah yang berselindung di sebalik istilah pertanyaan atau mohon penjelasan dan seumpamanya. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.